1948 belum merdeka, 1957 baru kita merdeka. So kalau kamu lihat susunan bab ini, okey, dia sebenarnya adalah berkait rapat dengan susun atur mengikut kronologi. Iaitu kalau kita lihat kebangkitan nasionalisme ini bermula pada tahun-tahun sekitar 1776 ya. Sampailah kira-kira tahun 1918. Okey, 1918. Itu kebangkitan nasionalisme. Okey, bab 3 ni iaitu berkaitan dengan konflik dunia. Kita belajar tentang the First World War semua kan. So yang itu sebenarnya dia berlaku lebih kurang pada tahun pada tahun 1910. Okey, hinggalah 1945. Sehingga tamatnya Perang Dunia Kedua dan kekalahan Jepun pada 1945 kan. Itu bab yang ketiga. Bab yang keempat ini kalau kamu ingat lagi sebenarnya dia berlaku pada tahun 1946 hinggalah 1948. Ini bab 4 ni 2 tahun 3 tahun je. Betul saya cerita. Dan bab yang kelima iaitu Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 saja. So di sini kalau kita lihat, okey, sebenarnya susunan bab yang kamu belajar dalam tingkatan 4 dah disusun mengikut tahun dah pun. Jadi kamu jangan confuse. Okey, jangan kamu rasa macam susah nak ingat sebab sebenarnya memang telah disusun mengikut tahun-tahunnya. Tahun-tahunnya ya. Jadi ini memudahkan kita untuk kita ingat, oh macam tu. Yalah, dia mesti ni dulu, kemudian konflik dunia, kemudian era peralihan kuasa British dan Persekutuan Tanah Melayu 1948. So bila dah jelas macam tu baru kamu boleh boleh faham. Okey. Itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari untuk sejarah sehingga bab yang kelima. Baik. Kita nak lihat hari ini iaitu berkaitan dengan bab yang kelima tentang Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Kita tahu bahawa Persekutuan Tanah Melayu ni pada 1948 dan ianya diperkenalkan oleh British untuk menggantikan Malayan Union. Itu punca utama. Okey. Punca utamanya iaitu kenapa diperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu kerana untuk menggantikan Malayan Union. Kenapa nak gantikan Malayan Union? Sebab Malayan Union mendapat penentangan daripada orang-orang Melayu. Begitu juga penentangan daripada Raja-Raja Melayu. Jadi kita nak lihat apa yang berlaku kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okey Susmita, saya percaya boleh pass exam sejarah. Semua orang boleh pass exam sejarah. Semua orang boleh, jangan risau. Termasuklah Nakib yang handsome tu pun boleh juga. Boleh Nakib Okey, baik kita lihat di sini. Kita lihat latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, kita nak lihat di sini ya. So Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini diperkenalkan untuk menggantikan Malayan Union 1946. Kenapa nak ganti Malayan Union? Sebab Malayan Union itu ditolak oleh penduduk tempatan. Kita belajar bab 4 hari itu, iaitu Malayan Union telah ditolak oleh Raja-Raja Melayu, juga ditolak oleh orang-orang Melayu. Kerana apa? Kerana tindakan Sir Harold MacMichael yang melanggar adat istiadat Melayu dan pelbagai lagi kan. Jadi itu antara punca kenapa Malayan Union ditolak. Jadi apabila ditolak, sebuah jawatan kuasa kerja dibentuk untuk merangka satu perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So itu ada satu jawatan kuasa lah, dia nak buat satu perjanjian, dia nak buat Persekutuan Tanah Melayu. Tetapi dalam waktu yang sama ada satu lagi golongan yang mencadangkan perlembagaan yang lain, iaitu perlembagaan yang alternatif yang dinamakan Perlembagaan Rakyat. Means that ada dua perlembagaan yang telah dicadangkan untuk menggantikan Malayan Union. So ada dua. Itu sebenarnya. So kita bermula dengan penubuhan Jawatan Kuasa Kerja. So Jawatan Kuasa Kerja ditubuhkan pada bila ni? Iaitu pada 25 Julai
1946. Mungkin ramai yang tak sedar tentang tarikh ini. Perasan tak bahawa okey, bagi tahu cikgu, bilakah tarikh Malayan Union ditubuhkan? 1 April. 1 April 19 bila? 1 April 1946. 1946. Jadi kalau 1 April 1946, yang ini Jawatan Kuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Maknanya April, Mei, Jun, Julai. Dalam tempoh 3-4 bulan, Malayan Union baru saja dilaksanakan. Malayan Union baru saja manage this country dalam 2-3 bulan. Dah banyak berlaku penentangan orang Melayu dengan raja-raja. Jadi diorang British tak tahan. British kata apa? Okey, kita akan buat Jawatan Kuasa Kerja. So selepas 4 bulan sahaja, mereka pun menubuhkan Jawatan Kuasa Kerja untuk membuat perjanjian Persekutuan Melayu. Tak faham? Okey. Baik. Tolong ulang balik, saya tak faham. Okey. Baik, sebenarnya kita tahu bahawa Malayan Union ditubuhkan pada 1 April, betul? 1 April 1946. Okey, betul. Jadi daripada 1 April 1946 ni sampailah ke 25 Julai 1946. Ada berapa bulan? April, Mei, Jun, Julai. Maknanya ada lebih kurang 4 bulan je. Maknanya dalam tempoh 4 bulan, oleh kerana 4 bulan ni penuh dengan penentangan orang Melayu, raja-raja Melayu menentang dalam tempoh 4 bulan ni, menentang tentang Malayan Union, menentang tak mahu Malayan Union, akhirnya British mengalah. British tak tahan. Tak tahan dengan desakan-desakan ini, maka British kata okey, jom kita buat Jawatan Kuasa Kerja untuk buat perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Diorang nak bincangkan untuk buat Persekutuan Tanah Melayu. Nampak tak betapa efektifnya? Betapa efektifnya, berkesannya penentangan yang telah dilakukan oleh orang Melayu dan juga raja-raja Melayu. Nampak betapa efektifnya. Jadi, Jawatan Kuasa Kerja ditubuhkan dan matlamat penubuhan Jawatan Kuasa ini adalah untuk bincangkan tentang ya betul. Jadi, kalau kita lihat membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan Jawatan Kuasa Kerja ini terdiri daripada wakil Raja-Raja Melayu, wakil UMNO dan juga pegawai kanan British. So ada 3 grup. Wakil Raja-Raja Melayu, wakil UMNO dan juga pegawai kanan British. Dan di sinilah pegawai-pegawai dia. Wakil kerajaan British ni pegawai kanan British. Baik, bagi tahu cikgu, apa maksud kanan? Kenapa pegawai kanan? Kenapa tak bukan anak ke cikgu? Bukan. Siapa tahu? Kanan lebih afdal, kanan tu pangkat. Okey. Kenapa dikatakan pegawai kanan? Pangkat Tak, sebenarnya macam sekolah kamu lah. Setiap sekolah mesti ada guru penolong kanan. Kenapa guru penolong kanan? Kenapa tak ada guru penolong kiri? Muskil tak? Kan? Kanan baik. Okey. Orang penting. Okey. Baik. Okey, sebenarnya begini. Kanan ni ada 2 maksud. Kanan ada 2 maksud. Okey, satu, maksud yang pertama iaitu kanan lah. Kanan, kiri, arah lah kan. Dia arah. Satu lagi maksud dia ialah kanan ni maksudnya utama. Utama. Jadi kalau guru penolong kanan, maknanya guru penolong yang utama. Iaitu guru penolong kepada pengetua. Ya. Kanan tu utama. Guru penolong kanan, guru penolong utama. Guru yang menolong pengetua yang utama. Yes.
Jadi lawan dia ialah kiri. Okey, kiri pun ada dua maksud. Kiri tu satu ialah arah. Satu lagi adalah yang menentang. Menentang. Sebab itu tidak wujud guru penolong kiri. Nak buat apa wujudkan guru penolong kiri? Nak menentang pengetua. Nak buat apa? Jadi tak ada kerja. Sebab itu dia tak buat guru penolong kiri. Dia hanya buat guru penolong kanan. Guru penolong yang utama. Jadi sebab itu kalau sesuatu yang menentang, pertubuhan-pertubuhan yang menentang kerajaan dipanggil pertubuhan yang berhaluan kiri. Berhaluan kiri. Kenapa dipanggil pertubuhan berhaluan kiri? Kerana pertubuhan itu menentang kerajaan. So itulah dia, kanan dan kiri. Okay, baik, bagus soalan tu. So make it clear supaya kamu semua tahu. Oh iyalah, betul lah. Kan? Baik, pegawai kanan British maknanya pegawai yang utama. Pegawai British yang utama antaranya seperti A.T. Newbold, okay, Ketua Setiausaha Malay Union. Kemudian K.K. O'Connor, Peguam Negara Malay Union. Oyeka Sashmita, sekarang baru tahu kan. Okay. Kemudian W.D. Gossell, Setiausaha Kewangan, Dr. W. Linehan, kemudian A. Williams dan juga D.C. Waterston. So itu setiausaha. Okay. Cikgu semua nama ni kena ingatkan. Tak perlu. Cuma kalau kamu nak ingat, kamu boleh ingat tentang Waterston lah. Sebab nama Waterston ni macam jiran Gumball. Ingat tak Gumball? Kan jiran dia kan? Ya cikgu, gambar Watterson. Gambar Waterston. Gambar Waterston. Mr. Waterston. Betul lah. Okay. Okay. Baik. Masih teringat lagi tentang Gumball. Okay. Baik. So, dikatakan betul. Tak payah ingat ke? Tak payah. Okay. Itu Robinson. Oh iyalah. Oh dia punya jiran Robinson, Mr. Robinson Yalah. Cikgu ingat lupa kan. Cuma seronok pasal tengok cerita tu, dia cerita yang bangang. So kita sama-sama rasa bangang kan. Jadi nama gambar Waterson. Waterson. Okay. Oh, okay. Baik. Jadi sesekali kan asyik jadi pandai je, sesekali jadi bangang, bagus juga kan, macam best juga kan. Macam itulah. Okay, baik. Persekutuan. Baik, konsep persekutuan. Persekutuan ialah gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran, dan pentadbiran kerajaan persekutuan dibahagikan kepada dua, iaitu kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Okey, seperti mana yang kita lihat pada zaman sekarang. Zaman sekarang ni Malaysia ni ditadbir melalui kerajaan persekutuan, iaitu ada dua kerajaan, iaitu kerajaan persekutuan yang ada di Putrajaya dan satu lagi iaitu kerajaan negeri. Kerajaan negeri iaitu kerajaan negeri Selangor. Setiap negeri ada kerajaan dia. Negeri Selangor, Negeri Sembilan, negeri Perak, negeri Pahang. So setiap negeri ada kerajaan. Macam Kuala Lumpur dengan Selangor. Yes, betul Vines. So di situ kerajaan itu akan manage the states. Okay, tetapi kerajaan persekutuan iaitu kerajaan Malaysia yang ada di Putrajaya, dia akan manage the whole negeri-negeri itu. The whole negeri, the whole Malaysia. So ada a list of tugas-tugas senarai kerajaan negeri dan senarai tugas kerajaan persekutuan. So ini kedua-dua ini dipanggil kerajaan persekutuan. Persekutuan. Ini sistem persekutuan lah. So semua negeri digabungkan di bawah satu unit pentadbiran. Ya betul, kerajaan pusat. Kerajaan pusat, kerajaan persekutuan samalah. Kerajaan pusat, kerajaan persekutuan, kerajaan Malaysia sama. Okay. Yes. So di sini kita lihat inilah dia ahli jawatankuasa kerja dan penasihat undang-undang. Okay. Dan kita lihat di sini cadangan jawatan kuasa kerja. Okey. Jawatan kuasa kerja ni mereka pun bersidang, dan antaranya kalau kita lihat tadi adalah ada wakil kerajaan British, wakil pegawai-pegawai kanan British. Di sini ada wakil UMNO. Wakil UMNO Dato' On Jaafar,
Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin dan Haji Megat Yunus. Okey. Baik. Okey. Khairina tanya, cikgu, wakil UMNO ni apa sebenarnya? Ataupun UMNO ni apa sebenarnya? Okey. Bagus. Bila tak tahu bertanya. Okey. UMNO. UMNO ialah stands for United Malays National Organisation ataupun Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. So, UMNO ni dalam bahasa Melayu dipanggil Pekembar, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, Pekembar. So, UMNO ini adalah sebuah pertubuhan yang mewakili orang Melayu untuk memperjuangkan hak-hak orang Melayu. Sebab itu United Malays, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu. Dia mewakili orang Melayu untuk memperjuangkan hak-hak orang Melayu. Dan UMNO telah ditubuhkan sejak tahun 1946. Kalau kamu lihat bab yang keempat hari itu, UMNO telah ditubuhkan pada tahun 1946 dan matlamat UMNO pada awalnya adalah untuk apa? Untuk menentang Malayan Union. Untuk menentang Malayan Union. Jadi UMNO lah yang telah mengadakan apa? Bantahan demonstrasi secara besar-besaran. Itu UMNO. Yes. Okay. Jadi itu fungsi UMNO dan UMNO masih ada sampai sekarang. Sebab UMNO ini mewakili parti yang mewakili orang Melayu. Manakala parti yang mewakili orang Cina ialah MCA. Malayan Chinese Association. Dan parti yang mewakili India ialah kaum India ialah MIC. Malaysian Indian Congress. So digabungkan UMNO, MIC, MCA digabung menjadi barisan nasional. Baik. Tetapi dia based on race. Dia berdasarkan kepada kaum. Kembali kepada Pakatan Harapan, kita cerita politik sekarang. Pakatan Harapan ialah parti gabungan parti-parti yang ada agenda untuk membangunkan negara. Contohnya, Pakatan Harapan terdiri daripada PKR, Parti Keadilan. Parti Keadilan Rakyat. Maknanya apa? Dia memperjuangkan keadilan. Kemudian ada Parti Amanah. Dia memperjuangkan untuk apa? Untuk menyahut tanggungjawab rakyat dan juga jalankan secara amanah, bersih dan amanah. Kemudian DAP. DAP stands for Democratic Action Party. Parti Tindakan Demokrasi. So DAP mementingkan perjuangan demokrasi. Jadi Pakatan Harapan adalah gabungan parti-parti yang berdasarkan matlamat kerajaan. Matlamat politik untuk keadilan, untuk demokrasi, untuk menjalankan amanah yang diberi. So this is dua parti yang berbeza. Satu grup parti yang berasaskan kaum. Satu lagi grup parti yang berasaskan matlamat politik. So itu perbezaan dia. Very simple. Kan? Jadi itulah berkaitan dengan UMNO. So sekarang Khairina faham tentang tentang UMNO ni? Boleh faham baik. So sebab bila UMNO telah menjalankan penentangan terhadap Malayan Union secara besar-besaran tu, maka UMNO telah dipilih oleh British untuk dipanggil dan berbincang. Dan berbincang. So di sini ada wakil Raja-Raja Melayu seperti Raja Kamaruzaman, Datuk Hamzah Abdullah, Haji Muhammad Sharif Osman dan Datuk Nik Ahmad Kamil. Ini semua adalah wakil Raja-Raja Melayu. So ada 3 pihak yang bersidang. Wakil UMNO, wakil Raja-Raja Melayu dan juga wakil British. So Jawatan Kuasa Kerja ini telah memulakan tugasnya pada awal bulan Ogos 1946 sehingga pertengahan bulan November 1946. Ogos, September, Oktober, November. So 4 bulan mereka bersidang. 4 bulan mereka bermesyuarat
dan jawatankuasa ini menyediakan cadangan. Ya, bersidang. Yes. So, mereka cadangan. Antara cadangan-cadangannya adalah apa tahu? Mereka nak supaya satukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan gabungkan dengan dua buah negeri-negeri selat. Negeri selat sepatutnya ada berapa? Ada 3 kan? 3 tapi Yes, Singapura dah tak ada. 3. Ya. Ya. Apa dia SPM. nakik? Ada tiga. Aku gigit juga kau ni. Okey, baik. So memang ada 3 tetapi salah satunya tak join iaitu Singapura. Why? Sebab Singapura akan menjadi pelabuhan bebas kepada British. Itu fungsi dia. Okey. Kemudian yang kedua, cadangan dia ialah untuk memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kenapa nak pulihkan? Masih ingat lagi tak salah satu sifat ataupun salah satu ciri Malayan Union? Baik, dalam Malayan Union, bagaimana kedudukan raja? Raja hanya menjadi apa? Menjadi ahli majlis raja-raja yang akan membincangkan tentang adat istiadat dan tentang agama Islam. Itu je. Dia tak ada kuasa. Jadi dalam jawatankuasa kerja ini mereka minta supaya kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu ini dikembalikan semula. Dipulihkan balik. Dibaiki balik. Tak nak macam Malayan Union yang telah menidakkan kuasa raja. Nampak tak? So itu jawatankuasa kerja ni buat. Pulihkan kedudukan, dia minta yang itu. Yang ketiga, dia minta supaya menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Jawatankuasa juga ini minta apa? Supaya kedudukan istimewa orang Melayu sebagai penduduk asal tanah Melayu diberi perhatian. Di samping kepentingan kaum-kaum lain yang satu, kepentingan sah kaum-kaum lain itu tidak diketepikan. Masih diterima juga. Maknanya senang cerita semua kaum lah. Kedudukan dan kepentingan semua kaum diambil kira. Senang cerita. Yang keempat, mereka nak menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri supaya semua negeri boleh membuat undang-undang mereka sendiri. Dan kemudian mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Betul? Syarat kewarganegaraan kena ketat. Sebab semasa Malayan Union hari itu, kewarganegaraan longgar. Sebab apa? Dia gunakan prinsip apa? Prinsip apa? Prinsip apa? Jus soli. Yes, jus soli. Jus soli itu iaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. So mengenakan syarat yang ketat supaya tidak mudah untuk menjadi warga negara. Well, memang betul pun. Sesuatu yang ketat tu lebih baik. Sesuatu yang longgar tu bahaya. Bayangkan kalau longgar. Kenapa reaction bahaya. cikgu macam tu? Tak. Dia longgar bahaya. Baju ketat bahaya cikgu. Betul. Kan? Baju ketat bahaya juga kan. Tapi kalau seluar ketat bagus. Okey. Seluar longgar bahaya. Kenapa? Seluar longgar bahaya. Takut lucut. Oh. Okay. Tak faham. Okey. So hati-hati. Bulan puasa pula tu jahanam. So hati-hati. Seluar longgar kena ada tali pinggang cikgu. Ya, betul. Okey. Pergi bazar pula tu tak hangat kan. Okey. Baik. Tadi Syahmita ada kata kenapa menggunakan perkataan yang susah-susah padahal menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Kenapa susah-susah sangat? Sebenarnya Dewan Perundangan Negeri itu adalah satu tempat untuk mereka berkumpul dan mereka buat bersidang dan juga mereka buat undang-undang bagi setiap negeri. Itu je sebenarnya. Bukan Cikgu Sasha pun nombor 3. Okey, kenapa? Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Dia perkara simple. Kenapa nak letak dalam ayat yang susah? Cikgu sorry cikgu, ada orang disturb saya kata. Baik, sebenarnya ayat dia betul lah tu. Pertama sekali, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Dan yang kedua, menjaga juga kepentingan sah
kaum lain. Itu je. Tapi ayat dia formal kan. Nama pun buku teks. Itulah cikgu. Takkan nak buku teks nak tulis simple-simple je. Siap tulis lagi. Yang pertama tahu. Menyatukan semua negeri. Takkan nak tulis macam tu kan. Jadi formal lah sikit. Kalau dia tulis, kau faham ke tak faham? Siap tulis, kau faham ke tak faham? Itu bukan buku teks. Itu dah terror dah cikgu. Okey. Kalau macam tu Takut semangat. nanti saya. Kan? Tapi kan, cikgu terfikir kan. Kalau cikgu buat nota kan, kalau buat ayat macam tu best kan? Buat macam bentuk komik kan. Senang abang. Tak ada. Dia bukan bentuk komik, bentuk macam berbual je kan. Kau Yes. kau tahu tak sebenarnya kan dia ada 3. Kau tahu tak sebenarnya kau tahu tak sebenarnya kan alah, macam mana ni? Kan. Jadi macam kasar je. Itulah pasal. Okey. Buku teks Malaysia. Okey. Malaysia style. Kan. Itulah. Jadi sebab itu kita kena guna ayat yang formal. Tak bolehlah guna ayat macam tu kan. Okey. Baik. So inilah dia jawatankuasa kerja, apa yang diminta. Dan ada terdapat pegawai pemerhati yang memerhatikan dan menjadi penasihat undang-undang dalam jawatankuasa kerja ini, iaitu seperti Theodore Adams, Roland Bradel dan juga Ralph Horn. Ini pemerhati dan wakil daripada Governor General dan sebagainya lah. Mereka pemerhati saja, tak penting pun. Tetapi buku juga macam tu jadi tak nak lah kan. Kan cikgu sayang bahasa Malaysia. Biarlah kita gunakan bahasa Malaysia yang cantik. Okey, baik. Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Okey. Selepas dah tubuhkan jawatankuasa kerja, ada golongan Nasionalis Melayu Radikal. Baik. Golongan nasionalis maknanya golongan yang semangat cinta akan negara. Yang ada semangat kebangsaan, tetapi radikal. Radikal ni maknanya agresif. Mereka ni agresif. Radikal ni membidas kerajaan British. Maknanya mereka membantah kerajaan British. Kerana apa tu membidas? Membidas tu maknanya kita mengkritik. Membidas tu mengkritik lah. Okey. Mengkritik kerajaan British kerana kerana British telah menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO sahaja. Pihak British ini mengetepikan PKMM daripada jawatankuasa kerja tersebut. Jadi golongan ini bergabung membentuk Pusat Tenaga Rakyat ataupun dipanggil PUTRA. Gabungan PUTRA ini terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu yang seperti apa tahu? PKMM yang dipengerusikan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kemudian juga kita ada API iaitu Angkatan Pemuda Insaf diterajui oleh Ahmad Bostamam. Kemudian juga GERAM, Gerakan Angkatan Muda diketuai oleh Aziz Ishaq dan juga Abdul Samad Ismail. Kemudian juga Hizbul Muslimin diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir. Barisan Tani Malaya atau Batas diketuai oleh Musa Ahmad dan juga Angkatan Wanita Sedar diketuai oleh Samsiah Fakih. So ini gabungan-gabungan ini ya. Gabungan ini lebih besar daripada UMNO. Jadi diorang petikaikan, kenapa korang British deal dengan UMNO? UMNO tu hanya parti kecil saja pada waktu itu. Kami ni yang lebih besar. Kami ni gabungan hampir seluruh rakyat tanah Melayu. Kenapa kau tak panggil kami untuk mesyuarat dalam jawatankuasa kerja ini? Yes. Best nama awas kan? Itulah. Nampak tak di situ? Yang pemuda, Angkatan Pemuda Insaf. Kemudian wanita, Angkatan Wanita Sedar. Itulah cikgu boleh cakap saya wakil awas. Tak apa. Tapi nampak tak dia punya sinis dia. Pemuda Insaf, Wanita Sedar. Itulah. Maknanya saya wakil geram amboi. Jadi inilah dia yang mereka menentang apa yang dilakukan oleh British. Kemudian satu lagi gabungan iaitu golongan bukan Melayu pula
menubuhkan All Malaya Council of Joint Action iaitu AMCJA dan pengerusinya ialah Tan Cheng Lock. Ni gambar dia lah. Tan Cheng Lock tu, golongan ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. Jadi mereka beranggapan penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. Bagi dia orang apa tahu? Bagi dia orang sebenarnya British, kemudian mereka berbincang dengan UMNO, berbincang dengan Raja-Raja Melayu, tak demokrasi. Sebab, okey, kita faham British adalah wakil British lah. Wakil Raja-Raja Melayu kita faham lah, wakil Raja Melayu. Tapi UMNO, diorang petikaikan UMNO sebab apa? UMNO tu bukan mewakili seluruh rakyat Malaysia pada waktu itu. UMNO tu pada waktu itu hanya mewakili pertubuhan kecil. Jadi ini tidak demokrasi. Jadi diorang petikaikan yang itu. Jadi AMCJA ini kemudiannya bergabung dengan Putra. Jadi AMCJA ini terdiri daripada siapa? Iaitu Pan Malayan Federation of Trade Union, PFTU, kemudian MDU, Malayan Democratic Union, pengusikan oleh John Eber, dan juga MIC, diketuai oleh John TV sebagai presiden. Dan kumpulan ini, mereka menolak perjanjian persekutuan. Putra tu siapa? Putra tu adalah, Putra tu ialah ni yang atas ni, iaitu Pusat Tenaga Rakyat. Ni gabungan semua parti ni menjadi Pusat Tenaga Rakyat. Ini dipanggil Putra. Pusat Tenaga Rakyat. Bukan. Nama sebuah organisasi lah. Dia orang bergabung lah. Dipanggil Pusat Tenaga Rakyat ataupun Putra. Yes. Jadi Putra tadi telah bergabung dengan AMCJA ini. So kumpulan ini bersama-sama menolak perjanjian persekutuan. AMCJA membantah kerana jawatan kuasa kerja ini tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Memanglah, kalau kamu perhatikan kan, yang ada wakil British, kemudian wakil Raja-Raja Melayu, wakil UMNO. So tidak ada yang mewakili orang India dan juga orang Chinese kat situ. So tidak ada MCA, tidak ada MIC. Sebab itu mereka tak setuju, bantah. Kemudian Putra pula memang bantah. Sebab apa? Dia panggil UMNO. UMNO tu satu pertubuhan yang kecil, tidak mewakili seluruh tanah Melayu. Jadi Putra dan MCAJA ni menganggap perlembagaan persekutuan itu tidak demokratik, mengukuhkan British semata-mata dan bersifat perkauman. So pada Julai 1947, cadangan perlembagaan yang telah disemak, maknanya cadangan perlembagaan yang telah dibuat oleh Jawatan Kuasa Kerja itu telah diumumkan kepada awam. Inilah dia perlembagaan yang kita nak buat untuk negara kita, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan diorang pun edarkanlah kepada orang awam. Jadi bila orang awam baca, terutama sekali gabungan Putra AMCJA ini, mereka baca dan mereka menentang cadangan perlembagaan tersebut. Secara terbuka mereka menentang. Dia kata itu cadangan ini tak bagus. Perlembagaan ini tak bagus. Dia orang pula kata tak bagus. Jadi Cakap apa tak bagus ni? mungkin dia orang memikirkan bahawa antara cadangan-cadangan seperti inilah kan, menyatukan semua negeri, memulihkan kedudukan, menjaga kedudukan istimewa ni, mungkin ada certain point yang mereka tak puas hati. Kat sini. Jadi oleh sebab itu kita lihat golongan nasionalis Melayu ini melaungkan. Sebenarnya kenapa diorang menentang ya? Sebenarnya diorang dah tak tahan. Secara terbuka maknanya secara terus berdepan dengan British dan kata kami membantah. Kami tak suka yang ini. Terus depan-depan. Lepas tu British buat apa? So British kata, nanti kita akan semak balik. Sebab bantahan itu secara terbuka tetapi tidaklah secara penentangan. Tidaklah secara ketenteraan. Jadi itu yang bagusnya. Dan kalau kita lihat, kita kadang-kadang pelik tau. Kan British nak bagi merdeka. Tapi kenapa Putra dan AMCJA ni terus juga nak menentang ya? Kerana inilah dia. Kerana mereka ni sebenarnya adalah golongan nasionalis Melayu yang telah melaungkan perjuangan kemerdekaan
sejak penghujung tahun 1930-an lagi. Maknanya sebelum Perang Dunia Kedua lagi, sebelum Jepun sampai ke tanah Melayu lagi, mereka dah berjuang untuk merdeka daripada British. Iaitu matlamat mereka untuk bebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu dan enggan lagi berkompromi ataupun enggan lagi bekerjasama dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Jadi mereka dah tak tahan. Okey, jadi bila UMNO ni masih lagi berlembut, okey tak apalah kita buat ini. Jadi dia orang kata tak nak, kami nak merdeka. Golongan nasionalis Melayu ni dia radikal. Kami nak merdeka, kami dah tak tahan dah. Duduk bawah kau ni. Kan? Duduk bawah British tak suka kami. Dah tak mandi. Kan? Contoh. Okey, baik. Jadi Cikgu betul. jadi golongan ini juga memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan juga menerbitkan akhbar. Yes, marah betul tak mandi. Memanglah, tak mandi busuk dia. Kan? Tak boleh tahan dia. Betul cikgu, betul. Okey, baik. Jadi, Ahmad Bostamam telah menerbitkan akhbar Suara Rakyat sebagai wadah ataupun wadah ini ialah sebagai alat. Sebagai alat untuk membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka. Jadi mereka ni memang dah lama mewar-warkan merdeka, kita tak nak lagi duduk bawah British. British busuk kan. Kemudian dia orang ni tak reti makan sambal belacan. Kan, jadi memang busuk. Kemudian kita ni dan lepas tu satu lagi, dia orang tak suka durian. Padahal durian is the best buah. Tapi dia orang kata itulah buah paling busuk. Bodoh betul British ni. Jadi macam itulah. Kan. Okey. Memang dah sesat. Tak berhenti pakai template. Okey. Tak, sebenarnya bukan British tak mandi. Dia orang jarang mandi. Kadang-kadang sebulan sekali. Kadang-kadang seminggu sekali. Okey. Ya betul. Jadi itulah yang berlaku ya. Betul. Selain itu, fahaman kebangsaan yang diperjuangkan oleh golongan ini sama tak ni? Sejuklah tu. Okey, fahaman kebangsaan yang diperjuangkan oleh golongan ini mudah diterima oleh sesetengah rakyat. Jadi PKMM berjaya menubuhkan cawangannya di seluruh negeri Perak, Hulu Langat, Selangor dan Temerloh. Jumlah keahlian PKMM pada bulan Julai 1947 ialah melebihi 53,000 orang. 53,000 orang pada waktu itu memang terlalu ramai. UMNO tak sampai banyak ni. Jadi sebab itu diorang macam marahlah. Kenapa kau deal dengan UMNO yang bilangan orangnya tak ramai? Mungkin beberapa ratus orang saja. Tapi kenapa tak deal dengan kami? Kami ni mewakili beribu-ribu orang ni. Jadi itu yang dia marah. Jadi golongan nasionalis Melayu radikal ini juga memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Mereka berjuang berdasarkan prinsip dan juga falsafah. Para pejuang ini bukan sekadar menjadi tokoh setempat tetapi melangkaui jarak sempadan dan kenegerian sehingga digelar tokoh politik nasional. Mereka memang hebat. Prinsip mereka apa tahu? Kami tidak akan bekerja sama dengan British. 10 tahun lah dia orang akan menentang British. Sampai saat tahap British offer, tak apalah kalau macam tu. Kami British akan offer kamu jawatan dalam kaki tangan kerajaan. No, sorry. Kami tak nak deal langsung dengan British. This is my principle. We never cooperate with British. So sorry. Nampak? Dia pegang kepada prinsip. Pegang kepada prinsip, tidak mahu bekerja sama dengan penjajah. Inilah dia katakan nationalism. Inilah yang hilang di Malaysia sekarang ni. Setuju tak? Ya ke cikgu? Yes. Inilah yang hilang di Malaysia. Inilah yang hilang di Malaysia. Kerana apa? Kerana kita berjaya. Kita kadang-kadang kita ni berprinsip, saya tak suka, saya kata saya tak suka. Saya tak suka yang ini, saya tak suka yang ini apa semua kan.
tiba-tiba dibagi duit. Let's say dibagi duit. Duit. Betul. Jangan, kami akan pegang pada prinsip berapa ribu ni? 1,000. Okeylah. Okey. So, marilah kita berdamai dan juga kita jangan menentang. Okey. Jadi kita haruslah bekerjasama ya. Tak perlu kita radikal sangatlah, tak perlulah. Nampak? Prinsip tergadai kerana apa? Duit. Itulah masalah di Malaysia. Itu masalah sebenar di Malaysia. Prinsip semua habis apabila duit. Itu Itu sebab masalah. ramai orang berpegang pada satu tu, no money, no talk. So kalau tak ada duit, tak ada apa berlaku. Ya, tetapi what will happen kalau Yes. everybody in this country doing the same thing? Habis. Sebab tu diorang tak fikir. Okay. So itulah dia sebenarnya kalau kita lihat, this is the problem of our country. Dan sebenarnya masalah ini telah menurun kepada masyarakat kita. Okay, dia di mana dia tidak bergantung kepada keuangan, tetapi prinsip itu mudah goyang. Di mana apabila kita contohnya ada seorang berpegang pada prinsip, oh kami membantah, kami tak suka yang ini, kami perjuangkan kebenaran, tiba-tiba datang orang ramai-ramai kan, dah lah tu, tak payahlah nak menentang. Kita nak menentang, memperjuangkan yang betul, yang hak ni. Dah lah, tiba-tiba ada kawan datang kan, so slow lah, kita buat bincang-bincang ya. Okeylah. Okey, jom kita bincang. Nampak tak? Kita tidak berpegang kepada prinsip. Ini masalah kita. Kita tak berpegang pada prinsip. Betul. Malah Indonesia lebih baik daripada Malaysia sekarang. So, jadi kita harus berfikirlah, hidup ini apa tahu? Berpeganglah pada prinsip. Peganglah pada prinsip. Okay. Baik. So itu yang dikatakan sebagai perjuangan sumbangan nasionalis Melayu radikal ini ya. Okey. Jadi ini kita lihat berkaitan dengan ucapan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dia kata apa? Bahawa sekalipun kemerdekaan telah dicapai oleh golongan moderat, tetapi sejarah membuktikan bahawa golongan nasionalis radikal inilah juga telah memberikan sumbangan terhadap tercapainya kemerdekaan. Tak adalah kan, Sushmita kan. Tak ada. Okey. Okey. Bolehlah cikgu. Bolehlah. Alright. Kemudian istilah radikal ini digunakan oleh British kepada golongan ini kerana radikal ini kerana apa tahu? Keberanian mereka menentang British secara terbuka dan membangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. So Ahmad Bostamam dalam bukunya The Testament Politik API menyatakan secara tegas bahawa mereka memang menentang penjajah British kerana British bertindak menindas golongan nasionalis Melayu radikal. Lantaran itu golongan ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai bentuk penindasan. So dia kata apa? Kami memang menentang. Kan? Tak kira lah British nak buat apa, kami menentang. Kan? Disuruh kami korek hidung sekalipun kami nak menentang. Diambil bulu ayam kemudian diletakkan di dalam telinga. Gelinya. Kami tetap menentang. Okey, baik, itulah dia. Kan? Kan? Sebab dengan cerita dengan kamu ni tak boleh cerita tentang hukuman-hukuman yang berat-berat. Sebab kamu bawah umur. Kalau dalam filem kan dia 18 ke bawah je, tak apa, 18 ke bawah je kan. 18 ke atas boleh tengok yang ganas-ganas. Kamu tak boleh diberikan ganas-ganas. Jadi kenalah berikan contoh-contoh hukuman yang ringan-ringan. So hukuman yang paling kejam. Dah okey dah tak apa, cikgu lagi dulu tahu dia. Hukuman kalau untuk bawah 18 tahun, okey, macam kamu bawah 18 tahun, hukuman yang paling ganas yang boleh diceritakan pada kamu hukuman yang paling ganas ialah mengambil bulu ayam dan letakkan di tapak kaki. Digosokkan di tapak kaki. Itu yang paling ganas. 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 Digosok-gosok kat tapak kaki. Ganas. Juvana. Bayangkanlah diikat tangan tu
Diikat tangan tu, tangan kanan, tangan kiri semua. Kemudian dia ambil bulu ayam, dimain kat tapak kaki. Ganas tu, ganas. Kan anda kan? Takut. Kan? Takut. Okey. Tak payah dengar, lepas tu terus buat kawan lain. Itulah dia kan. Boleh terkoncing, betul. Betul. Boleh terkoncing. Betul. Itu belum lagi ya, pakat ramai-ramai pegang kaki, pegang tangan semua kan. Kemudian ambil bulu ayam tu gosok kat telinga. Dia kena kat telinga, lubang telinga tu. Macam itulah lebih kurang. Kan. Gembira dia cakap apa tu? Bokicap. Bokicap eh. Baik. Terus swag. Okey. So itulah dia perjuangan golongan nasionalis. Baik. Seterusnya, ada cadangan daripada Putra AMCGA. So bila mereka menentang, mereka come up with dia orang punya idea tau. Wow. They come up with their own idea. Apa idea dia orang? Kita lihat cadangan Putra AMCGA. Okey. Putra AMCGA dia menentang rangka perjanjian persekutuan tu. Dan gabungan ini memang tak bersetuju dengan perwakilan jawatan kuasa kerja yang hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan juga British. So, mereka come up with their own idea, iaitu perlembagaan rakyat sebagai satu alternatif kepada perjanjian persekutuan 1948. So, apa cadangan mereka dalam tu? Cadangan mereka, cadangan Putra meliputi perkara berikut. Kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan tanah Melayu dan juga cerita pasal bendera dan lagu kebangsaan. Ini cadangan Putra. Cadangan AMCGA pula yang mewakili golongan bukan Melayu, dia kata apa? Satukan tanah Melayu dengan Singapura. Kemudian bentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat. Raja-raja Melayu menjadi raja berperlembagaan. Kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, adat istiadat dan agama Islam serta syarat kewarganegaraan. Dia hampir sama, tetapi dia lebih kepada detail sikit. Dan pada akhir bulan Mac 1947, cadangan ini digabungkan untuk membentuk Perlembagaan Rakyat. Di mana Perlembagaan Rakyat ni kata apa? Putra AMCGA mengadakan pertemuan dan mengemukakan draft Perlembagaan Rakyat. Draft ialah kertas cadangan. Ingat draft ialah kertas cadangan Perlembagaan Rakyat. Dan antara kandungan Perlembagaan Rakyat tersebut termasuklah mereka nak apa? Tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan Majlis-Majlis Negeri yang dipilih bagi seluruh tanah Melayu, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Maknanya apa? Kewarganegaraan yang sama bagi semua orang, tak kira Melayu, Cina, India, semua. Dia nak macam tu, sama. Kemudian, Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, iaitu bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. Perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal, yang satu bagi tanah Melayu. Hal ehwal luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Kewarganegaraan, ini paling unik kewarganegaraan Melaya haruslah dinamakan Melayu. Maksudnya apa? Kalau kamu orang Melayu, kamu orang Cina, kamu orang India, tak kira lah kamu apa pun, tetapi bila kamu menjadi warga negara Malaya ini, nama kamu bermakna warga negara apa? Warga negara apa? Warga negara Melayu. Dia tak pakai warga negara Cina ke, warga negara Malaysia ke, kan? Dia tak pakai suku kaum, tapi dia pakai warga negara
Melayu. Melayu ya. Dan untuk bendera, mereka nak warna merah dan putih dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu. Merah dan putih. Macam bendera apa? Perasan tak? Bendera Singapura, merah putih. Bendera Indonesia, merah Ya, putih. cikgu. Bendera Thailand pun merah putih. Malaysia je pelik sikit. Apa sama macam Amerika. Okay. Macam ting tong. Siapa tiru siapa? Siapa tiru siapa? Okay, baik. Baik. Namun begitu, okey, mereka telah Putera AMCJ telah menghantar kertas cadangan itu. Okey, dan the problem is British telah menolak Perlembagaan Rakyat itu. Dan British menerima perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. Apa pasal diorang nak merah putih? Diorang nak standardiskan sebab kita ni satu kawasan, satu rantau. Kita ni satu kawasan Asia Tenggara. So diorang nak standardiskan. Macam itulah cerita dia. Kan? Yes. So Putera AMCJA telah menganjurkan oleh kerana Perlembagaan Rakyat yang dicadangkan oleh Putera AMCJA ni telah ditolak oleh British, maka Putera AMCJA telah menganjurkan hartal pada 20 September 1947 yang meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan. Cikgu, hartal tu apa? Okey, hartal tu sebenarnya adalah hari di mana diorang nak boycott. Diorang boycott kerajaan British. Okey, dengan cara apa? Diorang minta semua para peniaga tutup kedai. Pada satu hari itu tutup kedai sebagai tanda protes. Sebagai tanda protes tentang perjanjian Persekutuan Tanah Melayu itu. Jadi hartal tu ibaratkan hari protes beramai-ramai. Ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil hari protes berjemaah. Berjemaah. Ikut soft. Kan? Jadi itulah dia. So kalau kita lihat tarikh 20 Oktober 1947 merupakan tarikh yang dipilih untuk hari hartal se-Malaya. Maknanya satu Malaya pada waktu itu mereka tutup kedai. Dan menerusi sokongan Dewan Perniagaan Cina, hartal dilaksanakan di bandar-bandar utama di tanah Melayu. Macam PKPD lah kan. Macam PKP kena tutup kedai semua kan. Lebih kurang lah. Tapi PKP ni berhari-hari, berbulan-bulan. Yang ini sehari je. Tak ada. Mereka nak menunjukkan bantahan. Okay. Jadi di sini kita lihat Jawatan Kuasa Kerja yang merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tidak disenangi oleh golongan nasionalis Melayu radikal dan golongan bukan Melayu kerana tidak melibatkan semua pihak. So golongan ini bergabung dan mengemukakan Perlembagaan Rakyat, namun begitu British hanya menerima perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So hartal tu apa? Menjawab soalan Sushmita tadi, hartal ialah tindakan tutup kedai atau berhentikan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga. Untuk protes lah. Ya, dan protes tanpa keganasan ini telah diadakan dengan cara menutup semua premis yang beroperasi seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat dan juga ladang, semua tutup sebagai tanda hartal ataupun protes terhadap British yang tidak menerima Perlembagaan Rakyat itu. Diorang pun apply satyagraha. Ya, betul, apply satyagraha iaitu protes tanpa keganasan. Yes. Yang diamalkan oleh Mahatma Gandhi. So itulah berkaitan sedikit sebanyak berkaitan dengan perkembangan iaitu perkembangan Persekutuan Tanah Melayu. Okay. So ada sebarang soalan nak ditanyakan? Ada tak sebarang soalan nak ditanyakan tentang hartal lah, tentang tentang
Persekutuan Tanah Melayu lah dan sebagainya. Ada nak tanya? Ada quizzes tak? Ada quizzes tak? Siapa yang berminat untuk quizzes hari ni? Cikgu buat bab revision pun boleh juga. Bab 1, 2, 3. Oh, okey. Baik. Tak. Okey. Okey. So kalau quizzes pun okey. Kalau tak ada quizzes pun tak apa. Tapi kalau ada quizzes pun okey. Kita dah jawab dah bab 4. Dah. Dah kan? Okey. Bab 4 dah, bab 3 dah. Tiba-tiba bab 3 kantoi pergi tempat lain ya. Okey. Kantoi pergi tempat lain. Tiba-tiba kenapa susah sangat cikgu? Saya tak pernah belajar. Okey. Baik, jangan risau. Sebenarnya okey, kamu semua boleh jawab soalan tu. Cuma kamu ingat-ingat lupa je sebenarnya. Itu pun dah bergelabah dah. Okey. Baik. Cikgu tak bercadang untuk buat quizzes, okey. Kerana ikutin aja. Ya, okey. Mungkin tak ada hari ni. Kalau okey, boleh Nakib.